Assalamualaikum. Halo teman-teman, kenalin nama saya Asy'ari Nasrullah, mahasiswa Prodi Bimbingan Kaunseling Islam dari Universiti Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Okey, hari ini teman-teman, aku mau ngebahas sedikit tentang teori bimbingan kaunseling Islami. Iaitu apa sih kaunseling Islami? Yang mungkin teman-teman juga penasaran ya. Okey, pertama sekali kita dapat lihat pada segi sejarah kaunseling Islam itu sendiri, yang mana sebenarnya kaunseling Islam ini telah lama, iaitu sejak daripada zaman para nabi, yang mana tujuan mereka diutuskan kepada umat manusia itu adalah untuk menasihati, membimbing dan menunjukkan umat manusia ke jalan yang benar, iaitu ke jalan fitrah, mengenal Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah kepada mereka, dan Allah itu satu-satunya sembahan yang perlu mereka patuh dan taat kepadanya. Dan jika kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, iaitu Nabi junjungan kita, iaitu pada zaman para sahabatnya, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam diri mereka. Maka dengan kaunseling Islami inilah Rasulullah mengajak mereka dan mengajar mereka tentang apa yang perlu mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia itu sebagai makhluknya yang paling sempurna. Allah memberikan mereka akal fikiran dan juga nafsu supaya mereka dapat berfikir dengan lebih rasional. Mereka dapat membedakan apa yang betul dan apa yang salah, apa yang patut mereka lakukan dan apa yang patut mereka tinggalkan, supaya mereka mampu untuk bertindak sesuai dengan kemampuan dan kondisi diri mereka sendiri. Dan dalam kaunseling Islami itu sendiri, mereka memandang manusia itu sebagai makhluk yang memiliki fitrah, iaitu fitrah mencari kebenaran, mencari mengapa mereka diciptakan di dunia ini, apakah tujuan hidup mereka dan tujuan akhir hidup mereka. Dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan di dalam Al-Quran bahawa tujuan hidup manusia itu hanyalah dua, iaitu memperhambakan diri kepadanya dan juga sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itulah Allah memberikan kita kelebihan mempunyai akal fikiran supaya kita dapat berfikir tentang fitrah tersebut dan kembali kepada fitrah bahawa kita hidup di dunia ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita sudah mengetahui sejarah dan juga latar belakang kaunseling Islami itu sendiri. Oleh itu, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tujuan kaunseling Islami itu sendiri. Oleh itu, saya persilakan teman saya untuk membahaskan perkara tersebut. Silakan. Okey, baiklah. Tujuan kaunseling Islami itu sendiri pada umumnya adalah untuk membantu seseorang individu ataupun kaunseling untuk mewujudkan fitrah kemanusiaan dalam dirinya, iaitu fitrah mencari kebenaran, fitrah mencari tujuan utama dalam kehidupannya. Dan untuk mencapai tujuan dan fitrah ini, dia perlulah membangunkan kemandirian individu Muslim yang sejati dalam dirinya, agar setiap permasalahan dan apa yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia dapat atasi dengan cara mengubah perilaku dan juga sikapnya sesuai dengan tuntutan agama Islam itu sendiri. Dan jika mahu dibahas dengan lebih meluas tentang tujuan kaunseling Islami itu sendiri, sebenarnya ada beberapa tujuan. Antaranya adalah membantu kaunseling mengambil keputusan dan merencanakan langkah-langkah yang dia perlu ambil untuk mencapai keputusan tersebut. Hal ini sangat penting supaya kaunseling dapat mengetahui dampak dan akibat daripada apa yang dia telah ambil. Hal ini sangat penting supaya setiap tindakan dan juga aktivitas yang dia akan ambil dapat dilakukan secara lebih konstruktif dengan berperilaku yang didasarkan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, kaunseling Islami juga bertujuan untuk membantu seorang kaunseling mempunyai pegangan agama yang kuat. Hal ini sangat penting supaya dapat membimbing dan memberi petunjuk kepada mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian mereka. Dalam Islam juga kita mempunyai dua rujukan utama yang sangat penting dan dapat dijadikan panduan, iaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana dua rujukan ini merupakan bimbingan langsung daripada Allah dan Rasulullah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Zukhruf
ayat yang ke-43, yang maksudnya, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Jika kita selami dengan lebih mendalam ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa apabila kita berpegang kepada agama Allah, iaitu agama Islam, maka kita akan berada di jalan yang lurus, iaitu jalan yang diredai dan jalan yang selari dengan tuntutan agama Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, kaunseling Islami ini juga bertujuan untuk membina kesihatan mental dan spiritual dalam diri seseorang individu agar dia dapat menjalinkan hubungan yang harmonis dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan manusia. Dan hal ini, dia perlu membuangkan sifat-sifat yang negatif seperti selalu berprasangka buruk, berfikiran negatif dan mudah berputus asa. Dan menghindari penyakit-penyakit hati seperti sombong, riak, takbur dan egois, kerana sifat-sifat ini dapat menjauhkan dirinya daripada fitrah dirinya sebagai manusia itu sendiri yang memperhambakan diri kepada Allah. Lalu menggantikan sifat-sifat ini dengan sifat-sifat yang lebih positif seperti sentiasa bersabar, pemurah dan menerima segala qada dan qadar yang Allah tetapkan kepadanya. Dan apabila dia dapat menanamkan sifat-sifat positif ini, maka dia akan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia dan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu sahaja yang saya boleh kongsikan tentang tujuan kaunseling Islami itu sendiri. Okey, terima kasih kerana telah memberikan pandangan dan tujuan kaunseling Islami itu sendiri. Okey, kita beralih kepada pembahasan yang seterusnya. Setelah kita mengetahui sejarah, latar belakang dan tujuan kaunseling Islami itu sendiri, kita beralih kepada teknik-teknik yang boleh kita lakukan dalam kaunseling Islami itu sendiri. Oleh itu, saya berjemput seorang lagi teman saya untuk memberikan pandangan dan membahas tentang hal ini. Dipersilakan. Baiklah. Terdapat beberapa teknik yang bisa kita laksanakan dalam kaunseling Islami. Dan antaranya adalah teknik yang bersifat lahir, iaitu sesuatu yang kita bisa lihat, dengar dan rasakan dengan panca indera kita. Dalam soal ini, kaunselor biasa menyarankan kepada kaunselir supaya memperbaiki hubungannya dengan Allah terlebih dahulu, iaitu dengan cara memperbaiki solatnya, ibadahnya dan sentiasa mengingati Allah dalam apa juga masalah yang kaunselir ini hadapi dalam kehidupannya. Lalu menyarankannya dan menasihatinya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berpandukan Al-Quran supaya dia lebih yakin dengan apa yang kita nasihatkan kepadanya. Namun dalam menasihatinya, kita tidak boleh menyinggung perasaannya dengan kata-kata yang keras yang sehingga menyebabkan dia tersinggung dengan kata-kata kita. Sebaliknya, kita perlu menasihatinya dengan kalimat-kalimat yang indah, bersahabat dengannya, menenangkannya jika dia mempunyai masalah dalam kehidupannya, supaya dia lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya dan terbuka untuk menerima pendapat dan nasihat daripada kita sebagai seorang kaunselor. Dan teknik yang kedua adalah teknik yang bersifat batin, yang tidak bisa kita lihat atau dengarkan. Teknik ini selalunya dikaitkan dengan hati, iaitu hati kaunselor itu sendiri, di mana setelah dia berusaha dengan sebaik mungkin dan menasihati kaunselirnya dengan sepenuhnya, maka dia hanya tinggal berdoa, berharap dan bertawakal kepada Allah supaya memberikan kliennya hidayah, petunjuk supaya diselesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya itu. Ya. Mungkin itu sahaja teknik-teknik yang bisa saya kongsikan. Saya serahkan kembali kepada Tuan pengacara kita. Okay. Terima kasih di atas saranan dan juga teknik yang dikongsikan sebentar tadi. Oleh itu, kita sudah selesai membahaskan tentang kaunseling Islami, yang mana kaunseling Islami ini sangat penting dalam mewujudkan kembali dan meningkatkan fitrah kemanusiaan dalam diri seseorang individu itu, supaya dia mengetahui kebenaran dan tujuan hidupnya yang sebenarnya, iaitu memperhambakan diri kepada Allah dan sentiasa taat kepada segala perintah yang Allah telah tetapkan kepadanya dan meninggalkan segala larangan Allah.
Okey, mungkin itu sahaja yang bisa kami bertiga kongsikan pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Jika ada salah atau silap, mohon diperbetulkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.